Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan pendengar channel Studio 9. Silap boleh dibaiki, menipu itu pilihan. Jangan lupa untuk like, share, komen and subscribe channel Studio 9 dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk stay up to date bersama kami. Apa nak tahu tentang integriti? Jadi dalam episod kali ini, kami akan mengupas topik berkenaan salah laku, fraud dan disiplin dalam kalangan kaki tangan UMS. Hari ini kita berjumpa lagi bersama pengarah bahagian integriti UMS, Encik Darius Awang. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sihat Cik? Sehat, nampak ceria hari ini di pertemuan kali kedua ini. Sebelum kita mula, podcast kali ini berbeza dengan episod sebelum ini, di mana sebelum ini kita merujuk tentang etika dan integriti. Tapi kali ini kita beralih pula kepada 3 garis panduan yang baru, iaitu Fraud 2025, Surat Peringatan, Teguran dan juga Tunjuk Sebab, dan Serahan Kes ke Unit Tata Tertib. Boleh Tuan jelaskan kenapa 3 dokumen ni penting dalam aspek integriti? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator yang begitu bersemangat membawa suatu tajuk yang sangat penting, yang ditunggu-tunggu sebab inilah yang selalunya menimbulkan debaran. Adakah saya salah ataupun tidak? Kenapa 3 dokumen yang kita bincangkan ini penting? Sebab dalam organisasi kita mesti bertindak secara sistematik, bukan mengikut emosi. Jadi 3 dokumen ini menjawab 3 soalan besar pada petang ini ya. Yang pertama kita coba dekati apa itu fraud dan bagaimana melaporkannya kalau berlaku atau bila berlaku. Yang kedua, bagaimana pengurusan memberi peluang, pengurusan tertinggi industri khususnya kan, memberi peluang kepada kaki tangan untuk tujuan pembetulan. Dan yang terakhir, bila kes perlu diserahkan kepada unit tata tertib, adakah setiap kes itu perlu kita serahkan ke unit tata tertib atau bagaimana? Jadi ini bukan tentang menghukum, ini paling penting tetapi ia adalah tentang bagaimana kita menegakkan keadilan dan ketelusan. Muka dimain cantik. Semangat ya Tuan. Semangat kita. Ramai yang selalu dengar tentang perkataan fraud ni. Biasanya fraud ni kita kaitkan dengan penipuan kewangan ataupun love bombing apa semua di media sosial. Tapi apa sebenarnya definisi tepat fraud ni dalam aspek organisasi? Okey, kita ada yang menyatakan bahawa fraud ini kan adalah sesuatu yang macam istilah dia yang bombastik sangat kan. Tetapi kita pahami beginilah bahawa fraud adalah satu tindakan dengan niat, saya ulangi, dengan niat menipu untuk keuntungan. Dengan niat menipu untuk keuntungan, tidak sah atau menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Jadi ia termasuklah apa-apa pemalsuan dokumen. Kalau kita palsukan, itu sudah masuk fraud. Yang kedua, penipuan kewangan, skema kah, apakah? Asalkan dia menipu, even kita menipu kawan itu sebenarnya sesuatu yang kita boleh anggap sebagai fraud. Yang ketiga, manipulasi fakta. Apabila kita menyatakan bahawa besok perkara ini akan berlaku dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, itu juga adalah fraud. Dan yang terakhir adalah scam dalam talian. Jadi ingat di sini bahawa fraud itu bukan kesilapan bahasa, tetapi ianya ada unsur niat bagi tujuan kepentingan bagi pihak yang menyampaikan. Kalau untuk penonton di sana, apa nasihat, apakah tindakan yang patut mereka lakukan sekiranya mereka jadi mangsa fraud ini? Okey, bila kita cakap tentang scam, satu cara untuk kita kenal scam itu adalah sesuatu janji yang tidak masuk akal. Too good to be true. Itu adalah yang paling penting. Jadi apabila kita menjadi mangsa fraud, penipuan dan sebagainya, apa perkara yang paling penting adalah semua documentation, pembayaran, resit, masa, tempat, siapa, bagaimana, semua itu hendaklah disimpan untuk kita laporkan kemudian. Jadi apa yang perlu, ini mudah, kita panggil sebagai 5W1H. Dan ada yang menganggap bahwa W itu kan tentang siapa, apa, bila, di mana, kenapa, bagaimana,
hendaklah jelas supaya apabila penipuan itu dapat dilaporkan dengan tepat dan tindakan yang sewajarnya dapat diambil kepada pihak yang berkenaan. Dalam konteks UMS, bila fraud berlaku, apa yang dapat dilakukan? Pertama adalah lapor kepada Bahagian Integriti Universiti Malaysia Sabah. Atau kalau dia melibatkan keselamatan fizikal dan sebagainya, laporkan kepada Bahagian Keselamatan. Atau kalau dia melibatkan di peringkat jabatan, fakulti, pusat dan sebagainya kan, laporlah kepada ketua jabatan. Sebab itu sangat penting supaya bukti tidak hilang dan tindakan boleh diambil sesegera yang mungkin. Jangan melayan hati yang duka. Apabila berlaku, cepat-cepatlah pergilah kalau dapat dalam tempoh 24 jam. Okey, terima kasih Tuan. Okey, tadi kita berbincang tentang kes fraud dalam kalangan kaki tangan tapi dari aspek mangsa. Cuba kita beralih ke pemangsa Tuan. Ada contohkah kes realistik yang mungkin pernah berlaku di UMS ni? Disclaimer, ini untuk setakat contoh sajalah, tidak perlu sebut nama atau jabatan apa semua. Untuk pengajaran sajalah. Satu yang sering berlaku dalam konteks kita sebagai penjawat awam, kaki tangan awam, adalah memalsukan tuntutan perjalanan. Contoh dia kan, kalau kita outstation, bekerja di luar pejabat, kita selalunya akan mengambil pengangkutan, Grab, Maxim dan sebagainya kan. Dan bila kita kembali nanti, kita akan klaim perjalanan kita sebab kita layak untuk menuntut itu kan. Dan yang kita dapati ada aduan-aduan yang kita terima tentang resit itu dipalsukan. Itu juga adalah fraud yang wajar yang bukan setakat wajar, memang jangan diamalkan sebab apa sekalipun kan sama ada dia tertangkap ataupun tidak itu tetap salah, dan bila salah sudah tentu kita akan ambil untuk dikenakan tindakan. Ada yang kita dapati dalam sistem Grab ataupun Maxim, dia perjalanan dia itu kan memang cantik, RM50. Kan? Jadi bila tuntutan kami terima kan yang dikatakan telah dipalsukan itu kan 50 itu jadi 80. Wow. So 5 tu kan boleh jadi itu kan. Dan tetapi mungkin yang menuntut itu kan terlupa bahawa Grab ini adalah sistem. Jadi bila berlaku dan kita lakukan penyiasatan, kita hubungi Grab dan didapati resit yang dikemukakan dan yang dituntut memang berbeza. Saja kalau begitu kan Tuan. So, dari ketahuan atau tidak ketahuan saja kan. Okey Tuan, tadi kita bercerita tentang garis panduan fraud 2025. Sekarang kita beralih ke garis panduan kedua, iaitu garis panduan penulisan surat peringatan, teguran dan juga tunjuk sebab. Jadi orang selalu cakap dapat surat amaran, teguran. Jadi ramai staff dia jadi terus takut, dia tidak dapat fikir straight kalau dia dapat mana-mana surat, mungkin surat teguran ke, peringatan ke. Adakah staff yang menerima surat ni antara satu lah mana-mana, dia ada berperingkatkan. Adakah itu bermaksud mereka 100% bersalah dan patut dihukum? Okey, satu soalan yang bagus ya. Tentang surat peringatan, dia memberi kecemasan kepada dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang telah lama berkhidmat. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang baru berkhidmat. Jadi saya mendahulukan dengan baru berkhidmat. Yang baru berkhidmat mungkin dia rasa gegabah, rasa gemetar, rasa takut dan sebagainya bila dengar akan diberi surat atau menerima mana-mana surat yang dinyatakan. Kan? Tetapi bagi kumpulan pertama yang telah lama berkhidmat, bagi mereka surat yang diterima sekian lama itu kan tidak memberi apa-apa kesan. Tidak memberi apa-apa sesuatu kekhawatiran dalam diri, maka atas sebab itu satu garis panduan tentang penulisan surat telah kita baiki dan telah kita bentang sampai kepada pengurusan tertinggi, dan satu keputusan telah dipersetujui dalam kami mengangkat garis panduan berkenaan lah. Dan yang paling penting perlu dipahami di sini, garis panduan itu tujuan dia bukanlah semata-mata menakut-nakutkan ataupun menghukum. Sebaliknya dia membawa 4 message yang penting lah. Yang pertama, garis panduan penulisan surat ini adalah dia untuk tujuan menegakkan disiplin.
Oke, bayangkan kan kalau seorang katakan dua orang, satu dapat surat peringatan, satu dapat surat teguran. Jadi apa yang berlaku di sana kan adalah sudah tentu dia membawa dua hukuman, dua keadaan yang berbeza kepada si penerima. Oke, jadi tujuan kita di sana adalah setiap surat dikeluarkan, basic dia 7 hari diberikan. Kena bagi tunjuk sebab, kena jawab surat itu dalam 7 hari. Tujuan dia adalah untuk menegakkan disiplin. Satu usaha di peringkat ketua jabatan, pegawai ataupun penyelia memberi teguran kepada kaki tangan di bawah seliaan kena ikut disiplin. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita tidak keluarkan surat, kita tidak rekodkan sesuatu kesalahan atau sesuatu teguran. Jadi sesuatu teguran atau kesalahan itu perlu direkodkan supaya perkara itu tidak berulang. Itu tujuan yang kedua, merekodkan tindakan secara formal supaya tidak berulang. Kemudian yang ketiga adalah belum tentu yang kita tegur itu, kita keluarkan surat itu telah melakukan kesalahan. Jadi dengan surat itu kita bagi ruang kepada dia untuk membuat pembelaan kepada diri dia, memberi peluang untuk menyatakan sebab kenapa berlaku sedemikian dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita mengamalkan prinsip keadilan asasi. Sebab mungkin dia terperangkap di antara, sebab ada di kalangan kaki tangan kita terutama yang mengikut 1-2 program kan, terperangkap di antara 2 keputusan. Dia perlu ikut siapa? Jadi yang melaporkan mungkin dari pihak yang rasa tidak dapat menggunakan khidmat, so dilaporkan bahwa sipulan-sipulan tidak berada di sini. Jadi hak asasi itu perlu kita tegakkan. Jadi bezakan 3 jenis surat. Yang paling penting surat peringatan, semua ketua jabatan hendaklah mengeluarkan surat ini dalam 2 ton. Ton yang pertama dia kena ikut sekuen. Surat pertama, surat kedua, surat ketiga. Sedangkan ton yang kedua itu adalah tegas. Dia terus buat begitu. Oke, apa 3 surat itu? Pertama adalah apabila sesuatu ketidakpatuhan, keluarkan surat peringatan. Kita telah sediakan satu format. Apabila ada ketidakpatuhan, ini ikut surat ini adalah tajuk dari surat peringatan. Anda telah melakukan kesalahan yang begini, nyatakan kesalahan itu, dan Anda diberi 7 hari untuk beri tunjuk sebab kenapa telah melakukan. Oke, kemudian apabila ketidakpatuhan berlaku lagi ataupun katakan dia tidak membalas dalam 7 hari, keluarkan surat teguran yang kedua. Surat yang kedua kita panggil sebagai surat teguran. Oke, sama juga diberi 7 hari tetapi lebih keras daripada surat peringatan. Anda telah diberi surat peringatan, Anda tidak mengambil tindakan, ini adalah surat kedua dipanggil surat teguran, Anda diberi 7 hari bekerja untuk memberi sebab. Kenapa pelanggaran ini dilakukan? Dan yang ketiga, apabila dia masih juga meneruskan kesilapan, kesalahan yang berkenaan kan, maka surat tunjuk sebab akan dikeluarkan. Dan ton dia akan lebih tinggi daripada surat pertama, kedua, dan ketiga. Dan apabila ketidakpatuhan terhadap surat tunjuk sebab juga diberi 7 hari bekerja untuk jawab. Kalau dia tidak jawab, terpulang dengan ketua jabatan untuk rujuk pada kami ataupun kepada bahagian pengurusan sumber manusia atau terus ke jawatan kuasa tata tertib. Itu ton pertama. Bahwa ketua jabatan rasa kaki tangan berkenaan masih ada peluang untuk bernegosiasi. Adakah dia boleh dipulihkan ataupun tidak. Tetapi bagi pelanggaran-pelanggaran berat, ketua jabatan, ketua pentadbiran, pegawai, penyelia tidak perlu mengikuti 3 urutan tadi. Dia boleh terus kepada surat tunjuk sebab. Dan selepas 7 hari tidak memberi apa-apa maklum balas, maka terpulang dengan ketua jabatan. Ini kuasa yang telah kita turunkan di bawah Akta 605 Peraturan 21/1, di mana tanggung jawab semua pegawai ketua jabatan untuk memastikan kawalan dan pengawasan. Jadi kalau dia berpuas hati bahwa selepas surat tunjuk sebab itu telah diberikan dan tidak diberi jawaban ataupun kerjasama, dia boleh mengambil tindakan terus dengan merujuk kaki tangan berkenaan kepada jawatan kuasa tata tertib. Jadi yang penting kenapa garis panduan ini kita lakukan adalah kita tidak mau lagi ulang kelemahan-kelemahan kita di masa lepas, di mana sesuatu case kita mengambil masa yang terlalu agak panjang lah
Jadi sekarang kita dapati untuk satu case kita boleh selesaikan dalam tempo sekurang-kurangnya 30 hari. Di pihak jabatan dan kaki tangan, dan apabila melibatkan penyiasatan sampailah kepada case keputusan di jabatan kuasa tertib akan mengambil masa dalam 40 ke 60 hari. Jadi kita telah pendekkan daripada mungkin dahulu 6 bulan, 1 tahun, telah kita kurangkan sampai kepada 3 bulan. Cuma kan Tuan, yang ini saya mau petik balik lah. Tuan ada cakap dalam surat teguran dan juga surat peringatan tuh dia dibagi peluang 7 hari 7 hari. untuk tunjuk sebab. Mereka contohlah orang yang kena komplain tuh kena bagi peluang untuk membela diri. Bolehkah Tuan mungkin share satu case di mana satu kaki tangan ini dia berjaya bela diri dia? Ini interesting saya rasa. Iya. Oke, yang prinsip utama di dalam sesuatu kesalahan adalah kita tidak boleh menjatuhkan apa-apa kesalahan selagi tidak dibuktikan. Jadi itulah setiap aduan, setiap kesalahan yang dilaporkan, pihak kami kan bertanggung jawab untuk membuktikan adakah kesalahan itu betul-betul berlaku, dilakukan oleh individu berkenaan, atau mungkin juga dilakukan oleh pihak yang lain. Maksud saya di sini sabotage ataupun sebagainya kan. Jadi tujuan dia adalah untuk membela diri. Jadi dalam konteks UMS ada yang dikatakan even ada yang kita terima baru-baru ini kan, dia menyatakan dia telah tidak hadir sekian hari. Tidak hadir sekian hari. So bila tidak hadir sekian hari, sebenarnya tanggung jawab kepada penyelia cuti apabila dia tidak hadir 3 hari berturut-turut, dia telah maklumkan kepada ketua pentadbiran sipulan sudah tidak hadir. Okey. Tapi dalam konteks sebab kita bukan saja tengok kepada kaki tangan dan pelajar, kedua-dua itu ada keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan dalam tempoh berkenaan dia tidak dapat memberi penjelasan kenapa dia tidak hadir. Contoh dia bencana banjir. Okay? Telefon habis dan sebagainya. Jadi bila dia balik pada minggu berikutnya kan, sudah melepasi 3 atau 5 hari tidak bekerja kan. So kalau kita tidak bagi peluang untuk pembelaan, sudah tentu kita mengambil tindakan yang kurang tepat lah. Bahawa dia mempunyai sebab musabab yang tertentu menyebabkan ketidakpatuhan kepada peraturan yang telah kita tetapkan. Betul tuh. Innocent until proven guilty kan Tuan? Iya, betul. Innocent until proven guilty. Jadi Tuan, ada lagi satu poin yang saya mau tarik balik. Tadi Tuan ada cakap ada sesetengah case dia tidak payah go through 3 surat tuh. Dia boleh terus direct pergi surat tunjuk sebab. Iya. Boleh share case yang melibatkan ini kah Tuan? Kita boleh, selalunya yang sesuatu ketua jabatan mengambil pendekatan yang ketiga itu adalah apabila dia melibatkan keuangan ataupun keselamatan. Kalau keuangan dan terbukti pada pandangan ketua jabatan kan telah lengkap semua kan, sebab dalam perolehan kan ataupun bekalan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang jelas, dan apabila didapati pegawai yang menjalankan tugas itu telah menyalahgunakan kuasa yang telah diturunkan, maka ketua jabatan boleh mengeluarkan terus surat tunjuk sebab. Ataupun satu lagi dalam keadaan yang boleh berlaku terutama di kalangan pelajar ya, adalah bila dia melibatkan aspek keselamatan. Aspek keselamatan, maka surat tunjuk sebab serta merta hendaklah dikeluarkan. Sebab kalau kita keluarkan surat peringatan, surat teguran kan, itu lebih banyak keburukan daripada kebaikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi kebijaksanaan ketua jabatan adalah diperlukan dalam hal ini kan, di mana perlu mengeluarkan ketiga-tiga surat mengikut urutan dan di mana perlu mengeluarkan terus kepada surat tunjuk sebab. Oke Tuan, ada soalan bonus. Jadi Tuan ada cakap berkenaan 3 surat ni kan, tapi ini saya curious sendiri. Adakah teguran secara verbal itu dikira sebagai surat peringatan ataupun macam mana? Ini satu soalan yang bagus sekali ya. Kami di bahagian integriti
Actually telah mengusulkan suatu inisiatif, dan inisiatif ini telah diterjemahkan, telah dijelaskan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor semasa Majlis Amanat beliau pada bulan Februari yang lepas. Kita namakan inisiatif itu sebagai inisiatif Wibawa dan juga My Wibawa. Tujuan dua inisiatif ini adalah, kalau Wibawa lebih kepada nilai organisasi, nilai UMS, accountability dan sebagainya kan. Sementara My Wibawa itu lebih kepada individu, lebih kepada kaki tangan, lebih kepada pelajar, lebih kepada pelajar. Jadi bagaimana kita menjadikan dia sesuatu yang dapat menginstitusikan integriti itu kepada setiap orang adalah dengan memberi kepercayaan, keyakinan kepada setiap kaki tangan bahawa mereka diperhatikan dan mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan, mengembalikan amanah yang diberikan kepada mereka. Ini belum lagi habis, kita berehat sekejap. Jumpa lagi selepas ini.